Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, minggu yang ke-19, kita akan belajar bidang hadis, iaitu bidang yang baru. Dia hanya ada satu topik saja, iaitu yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Awak semua dah bersedia untuk belajar? Jom kita tengok. Awak juga boleh merujuk buku teks bermula dari muka surat 38. Di sini kita tengok ada beberapa dialog di antara guru dan murid-murid. Tengok ya, Ustazah akan tunjukkan yang mana Ustazah baca. Yang pertama, murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah SAW amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Baginda bersabda, di bawah ini ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Selepas itu, seorang murid pun bertanya, apakah pengertian dan kepentingan hadis ini, Ustaz? Sebab yang kita baca tadi kan hadis. Selepas itu, apa yang Ustaz jawab? Jom kita tengok di muka surat sebelah. Ustaz jawab, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Seterusnya, Ustaz pun menyambung lagi. Hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Di dalam Islam, kita ada dua sumber yang utama iaitu Al-Quran dan hadis. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Sebelum kita pergi ke muka surat yang seterusnya, Ustazah nak tanya awak semua. Sewaktu Ustazah sebut SAW tadi, ada tak yang mengulangi semula? Ustazah dah pesan sebelum ini. Sekiranya awak dengar orang sebut SAW, awak perlu mengulangnya semula ataupun membalasnya semula dengan SAW. Itu menunjukkan kita selawat ke atas Nabi Muhammad. Kita kan sayang Nabi Muhammad, jadi kita perlu selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di muka surat 40 dan 41 terdapat adab-adab mengasihi orang muda dan adab-adab menghormati orang tua. Kita tengok di sini ada warna pink untuk adab mengasihi orang muda, manakala warna kuning untuk adab menghormati orang tua. Jom kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu kotak yang berwarna pink iaitu adab mengasihi orang muda. Apabila kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, kita juga perlu beradab dengannya. Apa dia adab-adab untuk mengasihi orang muda? Jom kita tengok di bawah ini. Pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Maksudnya, kita bercakap dengan intonasi yang mesra. Kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Sekiranya mereka melakukan kesilapan, kita tegur dengan baik.
Keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kelima, menunjuk contoh teladan yang baik. Sebab kita kan lebih dewasa, jadi kita perlu tunjukkan contoh supaya mereka dapat ikut. Sekarang kita tengok kotak yang berwarna kuning pula, iaitu adab menghormati orang tua. Yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Sekiranya kita nampak orang yang lebih tua dari kita, kita perlulah memanggil dengan panggilan yang bagus. Contohnya, kita nampak makcik saudara kita. Jadi kita panggil makcik. Yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Yang ketiga, memberi salam. Apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kita perlulah memberi salam sebab kita kan orang Islam. Yang keempat, sopan santun dalam berbicara. Yang kelima, ringan tulang untuk membantu. Keenam, bersikap lemah lembut. Ketujuh, taat kepada orang tua. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Kelapan, dahulukan orang tua dalam semua hal. Semua jelas apa yang telah dibaca oleh Ustazah sebentar tadi? Awak juga boleh tengok gambar-gambar yang ditunjukkan di bawah. Baiklah, tadi kita dah tengok dan kita dah tahu apa dia adab-adab mengasihi orang muda dan adab-adab menghormati orang tua. Sekarang kita tengok apa pula kesan-kesannya. Apabila kita mengasihi orang muda di sebelah kanan dan apabila kita menghormati orang yang lebih tua di sebelah kiri. Kita tengok dulu sebelah kanannya, iaitu kesan mengasihi orang yang lebih muda. Pertama, disayangi dan dihormati. Kedua, keluarga hidup bahagia. Ketiga, masyarakat hidup aman. Keempat, orang muda lebih sopan. Kelima, wujud kerjasama dalam semua urusan. Okey, sekarang kita tengok sebelah kirinya pula, iaitu kesan menghormati orang yang lebih tua. Pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan tua. Kedua, kehidupan lebih diberkati. Ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Keempat, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah harap awak semua dapat memahami apa yang diterangkan oleh Ustazah sebentar tadi. Ustazah juga akan menerangkan lebih lanjut sewaktu Google Meet nanti, insya-Allah. Awak juga perlu membuat lembaran kerja yang diberikan. Sekiranya tidak faham, boleh bertanya Ustazah. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati.